أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan kurniakan kepada kami rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan kurniakan kepada kami amalan yang diterima. Allahumma rabbana syarah lana sudurana wahai Tuhanku, ya Allah, terangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud pada hari itu, yakni hari kiamat, kamu akan melihat orang-orang mukmin yang lelaki dan yang perempuan. Mereka punya cahaya yang bersinar-sinar di hadapannya cahaya, di sebelah kanannya cahaya. Lalu dikatakan kepada mereka yang beriman, busyarakumul yaum, berita gembiralah untuk kamu pada hari ini. Para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Jumaat yang mulia, kita berhimpun menyambung perbincangan dalam tajuk kita, perjalanan terakhir. Saya bagi tajuk perjalanan terakhir ini kerana dulu masa belajar, biasa TV kita Malaysia ni dulu-dululah kalau malam tu akhir siaran jam 12, diakhir dengan lagu Negaraku. Jadi di negara Syria ni dia punya akhir penutup rancangan malam dipanggil akhir mishwar. Maknanya siaran akhir. Itu yang saya ambil tajuk akhir mishwar, siaran akhir kita, rancangan terakhir kita, ataupun perjalanan akhir kita. Jadi kita ni hadirin para jamaah berjalan menuju ke negara akhirat. Maka kita disuruh buat persiapan, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Allah berfirman, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad
Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa kesempurnaan kepada manusia. Tugas kamu wahai Muhammad basyira, bawa berita gembira, wa nazira, membawa amaran-amaran. Jadi itu antara tujuan Allah utuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam nak bawa berita gembira. Maka antara berita gembira yang kita nak bincang malam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyelamat ummah di hari akhirat. Maka jangan tolak Rasulullah, jangan buang Rasulullah, jangan menghina Rasulullah, kerana Rasulullah itu penyelamat ummah di dunia dan di hari akhirat. Apatah lagi kita dah bincang hari itu dalam kuliah subuh, Rasulullah ini pembawa syafaat, pemberi syafaat. Hadirin hadirat, seorang sahabat mulia bernama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ni berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Sejak daripada Rasulullah sampai Madinah, sampailah wafat Nabi. Beliau masa itu umur 10 tahun. Dah berkhidmat dengan Nabi, waktu wafat Nabi usianya 20 tahun. Tapi Sayyidina Anas tak pernah lupa memohon syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas, tuan-tuan, malah Sayyidina Anas bukan sahaja minta syafaat. Kata Sayyidina Anas, saya pernah minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda beri saya syafaat hari akhirat. Lalu jawab Rasulullah, saya akan lakukannya insya-Allah. Nabi janji Nabi akan beri syafaat pada Sayyidina Anas. Tapi Sayyidina Anas tak puas hati. Kata Sayyidina Anas, di mana saya nak cari tuan nanti? Sebab himpunan manusia di mahsyar ni bukan himpunan 2-3 orang. Kalau di Mekah itu berhimpun 2 juta orang. Pun tak jumpa sama kita. Jumpa tu pun kat shopping mall, bukan kat Kaabah. Berselisih beli sejadah. Contoh. Ini tuan-tuan di mahsyar bilion lautan manusia. Jadi Sayyidina Anas tanya, di mana saya nak jumpa tuan? Jawab Rasulullah, mula-mula cari saya dekat titian Sirat. Saya tunggu di sana. Sayyidina Anas berkata lagi, kalau saya tak temu tuan di sana, di Sirat. Jawab Rasulullah, cari saya dekat tempat timbangan Al-Mizan. Kata Sayyidina Anas, kalau di situ pun saya tak jumpa tuan, sabda Nabi kepada Sayyidina Anas, carilah saya dekat kolam saya, dekat telaga saya. Dinamakan Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, sungguh-sungguh saya akan sentiasa berada di 3 tempat ini. Cari saya 3 tempat ini. Malam ni yang saya nak bincang, tuan-tuan, hadis ini 3 tempat ini, kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Hadis yang kita pegang sebagai hujah. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, 3 tempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tempat yang penting kita ingat, tempat yang mustahak kita tahu. Di sinilah Rasulullah nak menyelamatkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita nak bincang malam ini, adakah Rasulullah kenal kita ni umat baginda? Nabi tunggu kita dekat Sirat. Jadi malam ni saya nak cerita tentang Sirat. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jumpa kita di Sirat, ataupun kita ni adakah akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Sirat? Adakah Sirat itu luas atau sempit? Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Sabda Nabi sallallahu kata Abu Hurairah, maka nanti hari akhirat datanglah umat baginda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka diizinkan untuk melintas titian sirat. Peristiwa ini berlaku hadirin para jamaah apabila Rasulullah sudah minta kepada Allah untuk diselesaikan masalah-masalah manusia. Bermula dengan hisab, kemudian ditimbang, akhirnya manusia akan melintas sirat. Berhubung dengan melintas sirat ini, Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 71, firman Allah, wa im minkum illa wariduha. Dalam surah Maryam ayat 71 Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha, maka tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan semua akan mendatangi neraka. Semua kita ni akan melintas neraka. Di mana kata para ulama tafsir, maksud ayat ini semua manusia akan lalu neraka. Digambarkan sirat ni duduk atas neraka. Sama ada rasul-rasul, nabi-nabi, orang soleh, orang maksiat, ahli taat, ahli maksiat, yang sembayang, tak sembayang, yang beriman, yang kufur, yang fasik, yang munafik, semua lalu sirat. Cuma keadaan melintas sirat ni berbagai-bagai. Maka kata Abu Hurairah, maka datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul. Lalu mereka pun diizinkan untuk melintas sirat. Dia waktu itu amanah duduk di sebelah kanan sirat, silaturahim duduk di sebelah kiri sirat, lalu manusia akan melintas sirat. Maka itu kita disuruh menunaikan amanah supaya sembahyang, puasa, zakat, tutup aurat, bagi nafkah anak isteri, cari rezeki halal, ini amanah Allah bagi. Silaturahim, jangan putuskan silaturahim. Duduk di belah kanan, duduk di belah kiri, amanah dan silaturahim. Maka manusia masing-masing akan melintas sirat. Ada rombongan yang melintas sirat sepantas kilat menyambar. Kata Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, bagaimana ada orang yang boleh melintas sirat macam kilat? Lintas sirat macam kilat ni macam mana? Abu Hurairah tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab baginda Rasul, kamu pernah tengok tak kilat? Kilat ini. Orang Arab ni tuan-tuan, dia tanya kilat sebab orang Arab ni dia jarang-jarang tengok kilat. Dia tak macam kita orang Malaysia ni. Kita Malaysia ni tengok kilat biasa. Orang Arab ni, seingat saya lah pengalaman belajar 5-6 tahun, sekali dua je tengok kilat ni. Kilat sekali dua. Kalau guruh tu sekali dua je. Itu bertahun-tahun duduk negara, jarang dengar kilat. Jadi tak peliklah kalau Abu Hurairah tanya macam mana kilat? Orang boleh melintas sirat sepantas kilat. Nabi tanya, pernah tak kamu tengok kilat? Macam mana kilat itu menyambar sekelip mata? Begitulah orang melintas sirat sepantas sekelip mata. Kemudian sabda Nabi lagi, kemudian ada yang melintas sirat macam angin yang bertiup kencang. Dan ada yang seperti burung. Ada yang macam jawadus sabik, kuda lumba. Ada yang berlari-lari dengan cepat, macam orang lumba lari. Dan semua itu dibawa oleh amal-amal mereka. Sementara Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam akan berada di atas sirat sambil baginda berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Hingga akhirnya melintas orang yang amalnya tak mampu nak bawa dia pergi. Dan yang terakhir datanglah laki-laki yang tak mampu berjalan kecuali dengan keadaan merangkak-rangkak itu. Sementara sabda Rasulullah lagi, sementara di kanan, di kiri sirat ada besi-besi yang akan mengait. Besi-besi itu tergantung
dan diperintahkan menyambar siapa-siapa yang dikehendaki. Oleh kerana itu, ada yang dicakar tapi masih selamat. Ada yang dicakar terpelanting dalam neraka. Padahal demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggamnya, sesungguhnya dalamnya Jahannam itu sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini menceritakan bagaimana kelakuan manusia yang melintas sirat. Dan hadis ini menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam penyelamat ummah. Di saat umat baginda nak melintas sirat, Rasulullah berdoa untuk umatnya, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad yang berdoa, bukan ayapin. Bukan ayapin, bukan nabi palsu, ni nabi yang betul-betul. Yang jadi masalah hari ini nak tinggalkan Nabi Muhammad, nak cari Nabi Melayu. Ni Nabi Melayu ni dah ada balik semula, dah ditangkap semula dah. Yang jadi masalahnya orang percaya dia. Kita ni tetap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, itu Rasulullah nak menyelamatkan manusia. Rasulullah berdoa, Allahumma sallim sallim. Dalam satu riwayah menceritakan bahawa Rasulullah mengenal umat baginda. Kerana umat baginda waktu nak melintas, mereka yang berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Ini disebutkan dalam suatu hadis riwayat Imam Tirmizi, walaupun hadis ini tarafnya gharib, tetapi disebutkan oleh baginda Rasulullah, seruan kaum yang beriman waktu mereka nak melintas sirat, mereka yang berdoa Allahumma sallim sallim. Tetapi dalam riwayat Imam Muslim yang sahih menyebutkan Rasulullah yang berdoa Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Siapa tuan-tuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kita? Kenal ke tak kenal? Ini telah disebutkan dalam suatu riwayat. Kalau kita baca dalam Quran, surah Al-Hadid. Kalau tuan-tuan ada Quran, buka surah Al-Hadid, ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid, ayat ke-12, Yawma taral mu'minina wal mu'minat, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, Yawma, pada hari itu, yakni hari kiamat, hari mahsyar, taral mu'minin wal mu'minat, kamu akan tengok, kamu akan lihat. Ni, tengok dengan mata kita. Lihat dengan mata kita. Al-mu'minin wal-mu'minat. Dapat kita lihat orang beriman, yang laki-laki, yang perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Yas'a, luas cahayanya. Jadi kita ini diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang mana? Cahaya amal-amal kita. Jadi amal kita ni ada cahaya rupa-rupanya. Itulah yas'a nuruhum baina aydihim, depannya bercahaya, kanannya bercahaya. Luas tuan-tuan, sebab itulah bila dibincangkan sirat itu, nipiskah, luaskah? Kerana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sirat itu lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Ya, dalam riwayat menyebutkan lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Dalam membincangkan hadis ini, kata para ulama, Quran menyebutkan yas'a nuruhum, luas cahayanya.
maka sempit atau luas, lembut ataupun keras, bergantung pada amal kita, cahaya amal kita. Jadi di sinilah kita diajar dalam beramal ni, berdoa lah, minta Allah terima amal kita ni. Waktu kita belajar dalam hadis-hadis, tuan-tuan ambil wuduk. Apa cerita wuduk itu? Rasulullah bersabda, wuduk kita ni bercahaya. Cahaya, ada cahaya dia. Kita sembahyang puasa, berjalan ke surau, ke masjid, cahaya. Semuanya bercahaya. Jadi cahaya ni lah besok yang akan dilihat dalam beberapa hadis Nabi yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh dalam sepotong hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhum, di mana mereka menceritakan, kata Abu Dzar dan kata Abu Darda radhiyallahu anhum, nanti pada hari kiamat, annahu sami'a, daripada Abdul Rahman bin Jubair, yuhaddithu annahu sami'a Abu Darda wa Abu Dzar. Kata Abdul Rahman bin Jubair, beliau mendengar Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan daripada Nabi SAW, sabda Nabi, ana awwalu man yu'zanu lahu yaumal qiyamati bisujud. Sayalah orang pertama yang akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di hadapan Allah. Wa awwalu man yu'zanu lahu bi raf'i ra'sihi. Sayalah orang pertama yang Allah akan izinkan mengangkat kepala. Tuan-tuan, hari kiamat ni hari yang menggerunkan. Sewaktu manusia mencari siapa nak beri syafaat, manusia pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam pun takut, tuan-tuan takut. Nabi Adam kata hari ni hari yang menggerunkan. Nabi Adam menyebutkan kesilapan yang pernah dilakukan. Demikianlah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ni semua nabi-nabi yang hebat-hebat semua ni. Semua tunduk. Tok Imam baca subuh Jumaat pagi tadi kan? Apa Tok Imam baca? Tok Imam baca bagaimana bila datang kiamat nanti, manusia ni nakisu ru'usihim inda rabbihim. Semuanya tunduk kepala, takut. Takut, tuan-tuan. Jangankan kata di hari akhirat, kita dulu sekolah dulu. Kalau cikgu nak tanya soalan, kan semua tunduk. Ini tak tanya soalan, tu semua angkat kepala. Cuba saya nak tanya soalan ni, menunduk. Tuan-tuan macam tak biasa sekolah dulu. Kenapa tunduk? Pasal cikgu nak tanya soalan. Pasal apa tunduk? Takut tak boleh jawab. Semua tunduk. Itu kat dunia. Hari akhirat begitulah. Manusia takut. Tunduk di hadapan Allah. Allah Ta'ala pun macam mana? Orang-orang mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Semua tunduk kepala takut. Wa imam nabi-nabi, rasul-rasul pun takut. Maka Allah beri syafaat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat paling agung sekali milik Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sayalah orang pertama nanti akan sujud di hadapan Allah. Saya orang pertama akan mengangkat kepala di hadapan Allah, meminta kepada Allah. Dan inilah yang Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, likulli nabiyyin da'wah. Tiap-tiap nabi ni ada doa yang mustajab. Semua nabi sudah guna doa mustajab untuk menyelamatkan umat mereka di dunia. Wa khaba'tu da'wati, sabda Rasulullah, saya simpan doa yang mustajab hari akhirat nanti. Itu Rasulullah, tuan-tuan, penyelamat ummah sungguh. Likulli nabi da'wah. Nabi bersabda, semua nabi-nabi ni ada doa mustajab. Dan semua nabi-nabi sudah gunakan doa mustajab untuk menyelamatkan umat mereka di dunia. Wa khaba'tu da'wati, saya simpan lagi doa tu, Nabi kata, untuk saya selamatkan umat saya hari akhirat.
Itu cintanya Rasulullah pada kita. Sebab itulah kata para ulama, cuba kamu lihat hari akhirat, waktu manusia berkata nafsi, nafsi, diri saya, Rasulullah bersabda ummati, ummati, umat saya, umat saya. Kita duk fikir diri kita, Syekh. Rasulullah fikir umat baginda. Hadirin hadirat. Baik. Jadi Nabi sebut, saya orang pertama sujud depan Allah, saya orang pertama mengangkat kepala nanti. Kemudian sabda Nabi lagi, sewaktu saya mengangkat kepala, fa anzuru min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Bila saya dah mengangkat kepala, saya pandang depan saya pandang di belakang saya pandang kanan, saya pandang kiri. Fa a'rifu ummati min bainil umam. Saya dapat kenal umat saya, celah-celah umat-umat yang lain. Rasulullah beritahu, Nabi dapat kenal umat baginda di celah-celah umat yang lain. Bila Rasulullah kata baginda kenal umat baginda di celah umat lain, faqala lahu rajulun, seorang laki-laki tanya, ya Nabi Allah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam ma baina Nuh ila ummatika? Yang Rasulullah, ya Nabi Allah, macam mana Tuan boleh kenal umat Tuan di celah-celah umat yang lain? Daripada umat Nabi Nuh sampai umat akhir zaman ni, macam mana Tuan boleh kenal? Apa jawab Nabi, tuan-tuan? Ini jawapan Nabi ni. Nak tunjuk pada kita Rasulullah kenal umat baginda. Yang pertama sabda Nabi, a'rifuhum muhajjaluna min atharil wudu. Saya kenal umat saya, mereka itu mukanya bercahaya-cahaya kerana ada bekas ambil wudu. Itu Rasulullah kenal kita. Wala yakunu li ahadin minal umami ghairihim. Sabda Rasulullah, tak ada umat yang sebegitu, tak ada. Umat saya je, mukanya besok bercahaya kerana bekas wudu. Nabi bersabda, umat lain pun tak ada macam tu, tak ada. Hebat kita jadi umat Rasulullah. Kalau begitu nak cari Nabi lain ke? Maksud saya nak cari Nabi palsu ke? Nak ambil Nabi Melayu? La haula wala quwwata. Ini sebab orang tak kenal Rasulullah. Kalau kenal Rasulullah, kita tetap dengan Rasul. Hidup mati dengan Rasul. Itu sahabat-sahabat. Kenal Rasul betul-betul. Ini Nabi kata saya kenal, saya tengok mereka. Hari kiamat besok Nabi kata saya pandang depan, saya pandang belakang, saya tengok kanan, saya tengok kiri. Saya kenal umat saya, celah umat lain saya kenal. Sahabat tanya, macam mana Tuan boleh kenal? Mereka datang mukanya cahaya-cahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa a'rifuhum yu'tauna kutubahum bi'aimanihim. Saya kenal mereka. Umat saya ni besok akan ambil buku amal dengan tangan yang kanan. Itu umat saya. Sebab tu kita berdoa, ya Allah, izinkanlah kami mendapat amal dengan tangan yang kanan itu. Itu kita dah bincang dahulu. Itu yang kedua. Yang tiga, sabda Nabi, wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim. Saya kenal mereka, di wajah mereka ni ada bekas-bekas sujud. Ada bekas sujud. Tak mesti dahi ni kena lebam, tak mesti. Yang penting sujud ni atas dahi. Baik tu kita diajar sujud ni buka kupiah ni. Ini pakai kupiah gitu. Tak berbekas sujud itu. Dalam fiqh Syafi'i tak sah. Tak sah satu. Tak comel dua. Tak comel. Tutup dahi. Apa pattern? Buka dahi. Baik muslimin, baik muslimat. Ni dahi kita ni. Tempat sujud. Sebab itu kita sujud. Waktu kita baca sujud. Apa kita baca dalam sujud sajadah? Sajadah wajhiya lilladhi khalaqahu. Telah sujud oleh wajahku ini. Wajah ni jabhah kita ni. Dahi kita ni. Fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka ada bekas-bekas sujud itu. Itu yang ketiga. Nabi kata saya kenal mereka. Ada bekas sujud. Sebab itu kita disuruh banyakkan sujud. Sujud pada Allah Ta'ala. Ini sujud pun takut cala dahi. Allah Rabbi. Tak semesti dahi kena hitam. Kalau nak hitam ni tuan-tuan, senang aja. Besok tengah hari pukul 2 tuan-tuan semayang atas jalan tar tu.
2 minit sujud, hitam lebam je. Hangit tu dah. Tak masih hitam, yang penting ni ada bekas hujud ni esok ni. Sebab tu dalam hadis-hadis menceritakan walaupun umat Rasulullah dicampak dalam neraka, wajah mereka yang sujud tak dimakan neraka. Rasulullah kenal mereka, Rasulullah selamatkan mereka. Itu syafaat Rasul. Yang 3, Nabi sebut wa'arifuhum bisimahum fi wujuhihim. Saya kenal mereka dengan bekas sujud yang ada pada wajah mereka. Yang 3, yang keempat, wa'arifuhum binurihim yas'a baina aidihim wa zuriyatihim. Saya kenal mereka, mereka ni punya cahaya yang luas. Sebab tu kita beramal ni ada cahaya. Sembahyang kita, wuduk kita, zikir kita, cahaya. Cuma tak nampak. Kalau nampak tuan-tuan, tak laku alat-alat kosmetik tu. Pakat ambil uduk, cahaya Syekh. Pasal tak nampak ni, tapi malaikat melihat. Makhluk-makhluk yang gaib, jin, syaitan melihat kita ni ada uduk. Dia tahu. Ini cahaya yang ada pada kita. Yas'a nuruhum baina aidihim. Cerita yas'a ni, luas cahaya inilah kata para ulama, luasnya sirat itu bergantung pada cahaya kita. Sebab itu kita beramal ini, hadirin hadirat, minta pada Allah Ta'ala terima amal kami. Tadi saya bacakan doa di awal-awal itu. Doa ni disunatkan kita baca. Doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbala. Yang 3, minta amal yang diterima. Beramal banyak, tapi Allah tak terima. Sia-sia. Saya dah buat contoh kan, contoh orang semayang bulan Ramadan, semayang tarawih. Bagus ya. Mayang tarawih 20 rakaat, tarawih 20 rakaat, 30 hari. Tak miss. Tapi semayang tarawih, wuduk tak ambil. Tak ambil wuduk lagi. Dia kata, Ustaz, ni tak ada wuduk 20 Ustaz. Kalau duduk 40 saya buat. Tak ada makna je. Amalan Allah tak terima. Sebab tu kita ni doa kepada Allah, biar Allah terima amal kita. Ini hadirin hadirat, amal-amal yang diterima itulah besok menjadi cahaya. Dan dalam surah Al-Hadid ayat 12 ni, Allah cerita besok hari kiamat, orang-orang beriman ni punya cahaya, orang munafik pun ada cahaya. Orang munafik pun ada cahaya. Tetapi sewaktu orang beriman meletakkan kaki di atas sirat, cahaya mereka menerangi sirat. Sebab itu sirat kita ni masing-masing punya sirat masing-masing. Tak boleh tumpang. Tak boleh tumpang. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat ke-13. Surah Al-Hadid ayat 13 tu. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Bila orang beriman letak kaki atas sirat, cahayanya melebar. Orang munafik, bila mereka letak kaki atas sirat, cahayanya padam. Padam cahayanya. Ini orang munafik yang pura-pura beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Bila munafik tengok orang beriman bercahaya, lebar sirat, orang munafik berkata lilladzina amanu, dia kata kepada orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami nak tumpang cahaya kamu. Allah tak benarkan. Itu dalil kita tak boleh tumpang cahaya orang, tak boleh. Masing-masing kita beramal sirat masing-masing. Itu yang disebutkan, masing-masing di atas sirat kita masing-masing dalilnya. Bila puak munafik nak tumpang orang beriman, yaqulul munafiquna wal munafiqat, kata munafik yang lelaki, kata munafik perempuan, lilladzina amanu, kepada orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami nak tumpang cahaya kamu. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura, kata orang beriman, gi belakang kamu sana, gi cari cahaya kamu. Sebab orang munafik ini orang yang bencikan Islam. Kita kata, marilah semayang, menda mayang-mayang ni, tapi mengaku Islam.
menghina hukum Islam, mempelekehkan orang nak buat agama Allah. Kita ni Islam, tapi kalau laksana Islam huru-hara tahu. Orang Islam cakap macam tu. Ini namanya munafik. Takut dengan Islam, tak yakin dengan Islam. Besok hari kiamat menyesal. Menyesal. Maka datang jumpa orang beriman, tolonglah kami nak tumpang cahaya kamu. Kata orang beriman, dulu atas dunia dia pelekehkan orang beriman, dia hina orang yang beriman. Muhammad tu siapa? Hebat ke Muhammad yang kita nak ikut dia? Dia tu siapa? Tapi mengaku Islam. Kalau kita kata dia kafir, marah dia. Aku Islam juga dah. Tapi dengan Rasulullah tu bukan ada universiti pun, PhD pun tak ada. Duk hina Nabi, tak yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, itu dalil mengatakan akhirnya manusia menyesal di hari akhirat. Mereka minta nak tumpang cahaya, tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila orang beriman tengok orang kafir, orang munafik tadi dah padam cahayanya, kata orang beriman, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Maknanya, jangan kau padamkan cahaya yang ada pada kami ini. Itu doa orang beriman. Sebab itu kita pun berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Kita beri laluan pada azan. Nanti kita sambung sikit lagi lepas azan, insya-Allah. وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله الله Para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya minta izin ke sambung sedikit lagi. Kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyelamat ummah. Hadirin hadirat, atas dunia Rasulullah dah mengajarkan, membawa berita gembira bahawa baginda akan menunggu umat baginda dekat sirat.
Itu ucapan Rasul kepada Sayyidina Anas bin Malik. Saya tunggu dekat sirat. Maka Rasulullah nanti akan menunggu umat baginda. Jadi adakah baginda mengenal kita? Jadi Rasulullah sebut depan sahabat, saya kenal umat saya. Wajah mereka bercahaya-cahaya kerana bekas ambilan wudu. Pada wajah mereka ada bekas sujud. Mereka menerima amal dengan tangan yang kanan. Dan mereka tu datang dalam yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, datang dengan cahaya yang sempurna. Maka itulah di saat umat baginda sallallahu alaihi wasallam nak melintas sirat, maka cahaya tadi akan menerangi sirat. Maka kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, seorang dari kalangan tabi'in, kata Ibnul Mubarak, maka nanti luas atau sempit sirat bergantung pada iman dan amal masing-masing kita. Macam mana iman kita, macam mana amal kita. Maka kalau luas amal kita tu punya cahaya, luaslah sirat. Saya ingat tuan-tuan ni tak luas ni macam kita bawa kereta lah, bawa kereta malam-malam ni. Kalau jalan highway yang ada lampu tu tak apa, ni highway yang jenis tak ada lampu. Kereta kita ni canggih macam mana pun, kalau malam gelap gelita, lampu padam sebelah aja menyala. Ya, highway luas pun nampak sempit. Highway tu luas, nampak sempit. Tapi kalau kereta kita tu macam camel trophy tu kan, camel trophy, penuh lampu atas tu. Pasang spotlight 10. Itu jalan sempit pun nampak luas. Dia cahaya tu. Itu cahaya kita. Jadi balik cerita kita tadi, maka umat Rasul sallallahu alaihi wasallam jejak kaki atas sirat, cahaya mereka menerangi sirat. Orang munafik bila mereka letak kaki atas sirat, cahaya mereka dipadamkan oleh Allah Taala. Bila orang beriman tengok cahaya orang munafik padam, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Doa ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Surah At-Tahrim ayat ke-8. Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Takut padam cahaya kita. Itulah yang kita nak ingatkan, supaya kita ni konsisten dalam beramal. Tapi beramal ni mintalah pada Allah, ya Allah terimalah amal kami. Maka itu selesai beribadat, berdoa, kita pun sebut taqabbalallah minna wa minkum. Moga Allah terimalah amal kita dan amal kamu semua. Kita pun jawab minna wa minkum taqabbal ya karim, saling doa mendoakan. Baik. Kemudiannya hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, bagaimana lagi kita nak melintas sirat, nak cepatkan melintas sirat ini? Maka kata para alim ulama, cepat atau lambat ini semuanya bergantung atas amal. Tadi luas ke sempit, tengok amal kita lah, cahaya amal. Begitu juga cepat atau lambat sebenarnya bergantung kepada cahaya amal. Kata seorang ulama bernama Hanad As-Sirri. Kata beliau, kata Hanad bin As-Sirri, menceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Numair dari Salamah bin Kuhail daripada Abu Az-Za'ra. Kata beliau, Abdullah menyebutkan, Allah memerintahkan sirat dipasang atas batin jahanam, atas perut neraka jahanam. Maka manusia melintas atas kadar amal masing-masing. Ada yang cepat macam kilat, ada yang macam angin berhembus, ada yang macam kuda yang berlari kencang, ada yang macam burung, macam-macam. Semuanya itu bergantung pada amal masing-masing. Ada yang merangkak. Maka manusia merangkak berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau lambatkan aku begini? Lalu Allah berfirman, bukan aku yang melambatkan kamu, tetapi kamu yang lambat di dalam melakukan amal. Amal kamu yang menyebabkan kamu jadi lambat.
suruh sembahyang ni maghrib ni. Ada yang tak sembahyang lagi ni. Dah pukul 8.10, pukul 8 baru nak sembahyang. Itulah sebab lambat. Lambat itu bergantung pada taat masing-masing. Kalau suruh, segera buat. Cepatlah melintas sirat. Tapi kalau suruh buat, Allah berat aja. Nak kena pukul baru nak buat. Nak tengok orang sokong, tak sokong baru nak buat. Beratlah. Lambatlah. Itu atas taat kita juga. Atas taat dan atas maksiat. Kalau suruh buat maksiat, tinggal maksiat, segera dia tinggalkan. Segeralah dia masuk syurga nanti. Segera melintas sirat. Jadi disebutkan bila manusia mengadu tak pada Allah, ya Allah, kenapa aku ni lambat macam ni hari ni? Lalu Allah berfirman, bukan aku yang melambatkan kamu, tapi amalan kamu sendiri yang menyebabkan kamu jadi lambat. Itu. Ini cepat atau lambat kita dalam melaksanakan taat dan maksiat itu. Kalau segera tinggal maksiat, judi ni haram, tinggalkan. Sokong orang nak haram judi, sokong. Ini takut. Itu yang lambat tu. Tak boleh. Tak boleh. Dengan sebab-sebab tertentu, itu kita boleh bincang. Tapi kalau nak suruh macam-macam alasan, nak suruh buat perintah Allah macam-macam alasan, lambat, tuan-tuan, lambat. Saya ingat dulu saya kerja pejabat. Dululah saya ni jadi imam di pejabat. Menguruskan surau pejabat macam-macam lah. In-house ustaz lah. Kita panggil in-house ustaz. Saya ingat dulu. Selalu muslimat. Muslimat memang. Kalau asar pukul 4 suku, 4-5 minit baru nak turun. Sembahyang zuhur serta asar. Kita turun tu serentak dengan dia. Awal nak main zuhur Ustaz. Pukul 4 pun nak zuhur. Itu kalau gaji lambat bukan main komplain tu. Walaupun dia HR pun lambat juga. Sembahyang lambat. Tapi kalau bab gaji kan, ini hak kami. Kenapa bayar lambat? Bukan tuan-tuan beritahu lah. Dengan Allah Ta'ala, rupanya muslimat ni lambat. Tuan-tuan tahu sebab apa? Ni sebab jaga make up ni. Senang Ustaz. Nak make up sekaligus sekarang. Kalau 2 kali sembahyang, 2 kali make up. La ilaha illallah. Ni bangsa-bangsa macam ni memang lambatlah besok melintas sirat ni. Tapi kalau ajak shopping mall, cepat aja tu. Ajak pukul 12, pukul 11 dah tunggu. Bila nak pergi? Sepak pun tahu. Ni bukan tuan-tuan, muslimat ni, muslimat ke atas, jabat. Lambat. Kalau Korea datang, artis datang, segera. Kalau penceramah datang, syekh datang, slow. Bukan saya, bukan tuan-tuan, cerita orang lain. Itulah punca lambat ke cepat. Jadi kita ni kalau suruh buat taat, segera buat. Kalau kata ini benda haram, cegah, kita segera tolong untuk menghapuskan. Itu baru betul. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah. Itu sebabnya lambat itu. Cahaya kita itu meluaskan sirat, cepat atau lambat bergantung bagaimana sikap kita terhadap ketaatan dan kemaksiatan. Dan dalam hadis yang lain menceritakan bahawa lancarnya perjalanan di atas sirat, kata Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah dengan baik, maka dia akan dapat melintasi sirat. Jadi antara amal-amal kita untuk segera melintas sirat ni, banyakkan sedekah. Dalam hadis yang lain pula disebutkan daripada Qais bin Abu Hazim, beliau berkata, saya pernah mendengar Abu Darda berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu tinggal selain di masjid, kerana masjid adalah rumah orang bertakwa. Kata Abu Darda kepada anaknya, saya mendengar sabda Nabi SAW, barang siapa berumahkan masjid, maka Allah jamin akan memberinya ketenangan, rahmat dan dapat melintas sirat. Hadis ini cerita berumah di masjid, bukan maksud tuan-tuan disuruh buat rumah dalam masjid. Maksud hadis ini disuruh kita banyakkan iktikaf di masjid ni.
I'tikaf ni, ini nama berumah di masjid, banyak masa di masjid. Ada masa di masjid, duduk di masjid lama sikit. Macam kita maghrib isyak ni. Sebab tu saya cadang malam ni berhenti pukul 11. Setuju? Biar lama sikit i'tikaf. Boleh atau tak boleh? Tonton boleh lah. Saya balik jauh. Saya lewat ni tadi. Sekarang ni tol kan ada road block. Biasa nak balik ni lah ikut road block, ikut tol. Senang hari ni tuan-tuan. Malas nak soal jawab dengan road block. Saya pusing ikut labu tu. Labu pusing. Sebenarnya sini biasanya tak sampai setengah jam. Sana dekat sejam. Menyesal pula aku datang. Tapi tak sesalah. Syukur Alhamdulillah. Itu nak sebut hadirin hadarat. Ini nak banyakkan kita berumah di masjid ini. I'tikaf dalam masjid. Ambil masa kita. Zuhur, i'tikaf. Maghrib, asar, isyak, maghrib, subuh. Batu sempat datang awal. Niat i'tikaf. Itu namanya berumah di masjid. Jadi apa yang saya nak simpulkan. Disitulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. 3 tempat tuan-tuan ingat ya. Sirat, mizan, kolam Nabi. Jadi satu kita dah cerita, insya-Allah kita sambung pada siri akan datang bagaimana Rasulullah menunggu kita dekat mizan. Apa Nabi nak buat di mizan itu, kita sambunglah pada ceramah kita yang akan datang. Sekadar itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.